Lakuan, muka pun tak nampak. Laptop lama doktor, kamera tak beli baru lagi. Tak, bukan. Lampu tu, mukanya tu patut cahayanya dari depan. Ni cahaya dari belakang. Tu jadi gelap tu. Ke memang awak yang kulitnya hitam? Putih sangat lah. Okey, so Suriah mana Suriah? Pun sama juga tadi gelap tu Aduh, ni kat mana ni? Bilik tidur ke apa? Alright, kalau saya tengok dalam senarai tu, dia ada, kalau tak silap saya ada 7 orang. Ada 7 orang. So hari ni baru nampak 5 ni. Oh dah ada 6. 6, mungkin ada lagi 1 orang. So jadi sambil tunggu yang satu lagi, kalau kenal ke apa ke nanti tolong inilah maklumkan. Nah, okey, dah ada 7. Dah masuk semua dah. Kejap saya cek sekejap. Okey, ni ada tambahan dah. Kalau ikut dalam list ni ada 9, ada 9 orang. Jadi ada 2 lagi lah. Ada 2 lagi yang belum masuk. Cuma nanti sambil-sambil tu kita tengoklah siapa yang kita kenal tu, kita remind dia untuk ikut kelas macam biasa. Okay, and okay, kita start off dulu dengan ini Okay, sekejap. Saya check in dulu kehadiran ni, kita scan dulu. Alright, section 1 jam 4. Sana dekat tempat awak macam mana? Hujan juga ke? Okay. Lah, baguslah rezeki untuk bagi sejuk sikit dia punya tanah. Tanah panas agaknya. Alright, scan dulu. Itu yang saya kata ada 9 sepatutnya. Tengok nanti kita tengok hari ni berapa orang. So sambil scan tu saya sebutkan sikit-sikit lah berkenaan dengan apa semua tu. Ini maknanya satu standard procedure. Bila kita discuss ni kita sebutkan sekali lagi lah. Supaya semua sentiasa mengambil kira. Semua sentiasa mematuhi ataupun observe apa nama tu, amalan-amalan normal baru supaya kita dapat menghadapi permasalahan yang sekarang ni lah pandemik ni. So, jadi maknanya kita cuba yang sebaiknya lah. Kita bukan kata kerana kerajaan suruh ataupun kerana ada orang tangkap ke apa, tapi kita lebih prihatin dan bertanggungjawab kepada diri kita sendirilah. Jadi kalau katakanlah kenapa disuruh pakai mask, itu bukan kerana saya pakai mask pasal ada orang akan tangkap kalau tak pakai mask. Tapi dia punya idea pakai mask tu dia dah sebutkan dengan jelas, iaitu mengurangkan risiko jangkitan. Bukan maknanya tak boleh jangkit tetapi mengurangkan risiko jangkitan. Jadi at least dengan pakai mask tu kita boleh cover kita punya pernafasan dan juga percakapan. Itu dia punya idea dia lah. And then penjagaan jarak satu lagi. Penjagaan jarak pun sama. Kenapa kita jarakkan sedikit supaya the chances tu untuk merebak apabila bersentuhan itu dapat dikurangkan. Dia punya idea ni cuma dapat kita kalau hidup macam dululah tak ada
penjarakan, tidak ada sanitization apa semua tu. Itulah. Jadi dengan cara itu kita maknanya kita tak ambil mudah. Kadang-kadang kita rasa betul ke virus ni boleh ni, tapi sebenarnya that is the reality. Ya. Kalau kita pergi ke hospital apa semua tu, maknanya kita baru nampak lah apa sebenarnya yang dihadapi sekarang ini. Okay, itu just makluman. So jadi jaga diri baik-baik lah, supaya apa nama tu kita dijauhi dari jangkitan dan sampailah pandemik ini selesai. Ini dia diam tak diam dah setahun dah setahun kita berhadapan dengan pandemik ni, and sedikit demi sedikit lah kita mulai rasa letih. Kita mulai rasa letih dengan keterbatasan ni, keterbatasan ni. So hopefully dia tidak berpanjangan lah sampai 2-3 tahun. Kalau kita semak pandemik terdahulu pada tahun-tahun terdahulu daripada masyarakat yang terdahulu, pandemik ini sangat lama. Kalau pandemik yang macam ni sangat lama. Kadang-kadang sampai mencapai 4 tahun, 5 tahun. So jadi kita cubalah. Alright. Berapa orang ni? Baru 6 orang. Siapa yang tak boleh scan? Siapa yang tak boleh scan? Baru ada 6. Tadi sepatutnya 7 kan? Orangnya ada 7. Okey, saya cuba mulakan sedikit-sedikit kita punya perbincangan kelas ni. Apa yang kita akan buat sepanjang semester ni dan apa yang perlu kita laksanakan untuk mencapai apa nama tu permasalahan ataupun ketetapan ataupun objektif yang telah kita tetapkan supaya pada akhir sesi kita dapat mencapai satu-satu pengetahuan dan juga kemahiran. Ini e-learning. Saya rasa ada yang dah tengok. Okay. Ini e-learning and then ada beberapa maklumat ataupun bahan yang sudah saya muat naik. Saya dah muat naik. Contohnya macam apa nama course information, assessment rubrics, assignment guidelines, and thesis chapters guidelines. Ini contoh-contoh lah yang kita cuba berikan supaya mudah-mudahan dapat menjadi panduan dan juga sedikit pengetahuan. And then kita upload juga buku buku penyelidikan. Buku ni kalau saya boleh ini Sage Publication. Dia pada satu ketika kalau saya tak silap pada tahun 2020 tu dia memberi peluang kepada pengajar-pengajar untuk download secara percuma buku dalam bentuk soft copy. Sebenarnya jarang-jaranglah kita dapat macam ni. Sebab selama ni kalau nak ni memang kita kena beli. Kita kena beli. Setakat yang kita dah beli dulu harganya dalam RM90. Buku lah, buku. Dan ini buku terbitan untuk international edition. International edition. Jadi kalau dia kata international edition ini, buku ini ditujukan kepada pembaca-pembaca yang bukan native speaker. Alright, macam kita lah. Mungkin ada di kalangan anda yang bilingual ataupun memang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggeris, bahasa kedua. Tetapi itulah, dia targetkan pembacanya adalah non-native speaker. Alright, itu jadi saya rasa mungkin bahasanya agak bukan kata senang tetapi mudah untuk kita fahami kerana dia lebih sesuai dalam konteks international punya ataupun people with apa nama tu non-native punya kumpulan, non-native punya kumpulan. So you tengoklah nanti pelan-pelan. Ini contoh buku lah
yang ada dalam simple. Dan saya tak halang untuk awak sendiri cari dan beli, as long dianya berkaitan dengan penyelidikan dalam pendidikan, ataupun nak gunakan buku contohnya dalam social sciences punya research methodology pun boleh. Research methodology dalam ataupun metodologi penyelidikan dalam sains sosial pun boleh. Sebab education tu, pendidikan tu di dalam konteks social science. Jadi pun boleh digunakan. Terserah kepada you lah mana-mana yang you ada. Ataupun mana-mana yang mudah untuk digunakan. So jadi kita sharekan juga ini walaupun apa nama tu agak tebal ni 342 muka surat. Jadi saya dan kita harapkan supaya ianya dapat menjadi sedikit panduan lah ya, ataupun untuk memperkembangkan pengetahuan berkenaan dengan penyelidikan. Okay. So ni buku. Ni orangnya yang menulis ni ya, Creswell ni. Okay. Penuh bilik dia dengan buku. Inilah dia orangnya. So jadi kita harapkan supaya ini dapat digunakan dengan baiklah ya. Alright, itu buku. Itu buku yang kita kata apa nama kita gunakan untuk kita punya kursus ini. Ya. Kita punya kursus ini. Right, saya cuba sharekan sikit-sikit ni. Alright, beberapa perkara yang perlu kita discuss. Now, ini dia punya course information berkenaan dengan kursus ini. Jadi kalau you semak dekat sini, jelaslah. You nampaklah dekat situ tajuknya, Research Method in Education. Jadi, kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Jadi dia punya fokus perbincangan dalam konteks pendidikan. Right? Dalam konteks pendidikan. Ini 4 kredit. Sebagaimana yang kita tahu 4 kredit, so dia punya bebanan dia dinyatakan dalam bentuk tugasan yang diberi. Jadi kalau kita pergi kepada sinopsis dia, apa sebenarnya yang kita harap daripada kursus ini. Jadi kalau you semak, you tengok dekat situ, dia menerangkan tentang essentials of research activities. So perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang asas dalam aktiviti penyelidikan. Okay, dalam aktiviti penyelidikan. So detailingnya tu nampaklah ada mengenal pasti masalah and then merumus masalah, kemudian research approaches and designs, pendekatan dan juga reka bentuk kajian. Kita juga akan bercerita tentang populasi dan persampelan. Kita juga akan bercerita tentang instrumen, alat kajian. Macam mana kita bangunkan, macam mana proses kita menguji ataupun menjalankan kajian rintis untuk menguji instrumen tersebut sama ada sah ataupun tidak sah. Itu nanti ada isu tentang kesahan dan kebolehpercayaan. Itu antara topik-topik atau isu yang akan kita bincangkan dalam aspek instrumen ataupun alat kajian, alat pengumpulan data. Kemudian kita juga akan cerita tentang pengumpulan data, pemprosesan dan analisis data. And finally kita akan bercerita juga tentang macam mana penulisan report pada akhir setelah kajian itu dilaksanakan. Jadi kalau kita boleh simpulkan dengan mudah macam mana kita nak faham research, penyelidikan dalam pendidikan. Sebenarnya dia ada 3 benda yang utama, right? 3 benda yang utama, iaitu yang pertama kita ada masalah yang ingin kita kaji. Right, kita dah kenal pasti apa itu masalah, apa masalah yang nak kita kaji, kenapa kita nak kaji dan sebagainya. Kita dah define, itu yang pertama. Selepas kita dah identify apa masalah yang kita nak kaji, kita pergi kepada step yang kedua, iaitu mencari jawapan kepada apa yang kita nak tahu kat sini tadi, ya. Mencari jawapan. Jadi proses mencari jawapan itu yang dipanggil metodologi, kaedah, kaedah. Jadi nanti dalam yang ini kita akan cuba discuss secara detail.
macam mana kita mencari jawapan kepada permasalahan yang kita ada tadi, yang pertama. Selepas kita dah fikirkan macam mana kita nak cari jawapan, last kali bila dah dapat jawapan, kita laporkan jawapan tersebut. Kita laporkan jawapan tersebut. Jadi saya boleh sebutkan ada 3 proses yang paling utama, iaitu you ada masalah, kemudian bila dah kenal pasti masalahnya apa, yang you nak cari jawapannya apa, kemudian you carilah jawapan, iaitu dengan melaksanakan kajian tersebut. Sampailah you dapat jawapan. Bila you dah dapat jawapan, you pergi kepada step yang terakhir, iaitu melaporkan. So itulah 3 fundamental research yang sebenarnya. Jadi kita tengok yang mudah dulu lah. Jangan tengok yang detail dulu. Tengok yang mudah. Maknanya akan ada 3 step yang utama, iaitu masalah, cari jawapan kepada masalah. Bila dah dapat jawapan, sampailah dapat jawapan. Bila dah dapat jawapan, jangan lupa laporkan. Laporkan jawapannya. Apa yang kita dapat. Itulah dia punya kesimpulan kepada keseluruhan aktiviti yang akan kita laksanakan sepanjang semester. Okey, ada yang nak tanya? Silakan. Silakan. Masih belum ada apa nak tanya? Slow-slow. Nah, ini nama-nama pensyarah, nama-nama pensyarah yang terlibat. Dr. Narina Abu Samah ni dia punya penyelaras. Jadi dia yang menyelaraskan. Okay. And then untuk section ini, section 1, saya akan mengajar dengan Dr. Mus. Ini dua ni lah, Dr. Muzamil dan juga saya lah. Dua nama ni, Dr. Muzamil dan saya. Dr. Mus C14 sama di bangunan C14. Kalau nak cari bilik dia, nanti datang bilik saya boleh tunjukkan. Biliknya dekat je dengan bilik saya. Saya C14 331. Nombor biliknya 331. Ini nombor telefon dia 3994-757. Yang saya punya 755-8968. Ini email Dr. Mus. Ini email saya. Ini link kelas ataupun online lesson Dr. Mus. Ini link saya sendirilah. Link saya sendiri. Alright, itu dari segi itulah. Jadi komunikasi kita dalam perbincangan sepanjang semester ni, pertama of course kita ada sesi ini setiap minggu. Okay, sesi kelas apa nama tu face to face macam ni, non physical face to face macam ni. Setiap minggu. Then on top of that, kita akan gunakan WhatsApp. Kita akan create WhatsApp group selepas ini. Dan kita akan gunakan juga ruang ataupun medium WhatsApp group itu sebagai medium untuk kita berinteraksi dan berbincang. So gunakan sebaiknya. Kita ada kemudahan. Now, itu antara perkara-perkara yang asaslah berkenaan dengan komunikasi dan interaksi dalam kelas ini. Tadi saya kata kalau secara personal you dah ada saya punya nombor, apa nama tu Dr. Mus punya nombor, you boleh WhatsApp secara personal ataupun kalau nak bincang dalam WhatsApp group supaya semua boleh sama-sama belajar, kita gunakan WhatsApp group. So lebih mudahlah. Okay. Now, ini dia punya course learning outcome. Course learning outcome. Kalau you perhatikan dekat sini, course learning outcome. Kita susun dalam 3 lah. Kita ada 3 course learning outcome, iaitu CLO1, course learning outcome 1, course learning outcome 2, course learning outcome 3. Saya tak berhajat untuk baca satu persatu, tetapi nanti you boleh baca sendiri. Saya dah uploadkan dalam sistem tu, dalam e-learning. Cuma saya nak jelaskan macam mana dia punya kaitan pencapaian course learning outcome 1, 2 dan 3. Okay. So dalam pencapaian course learning outcome 1 ni, kita cuba berikan beberapa bentuk tugasan. Supaya dengan menyiapkan tugasan-tugasan ini dengan betul,
kita akan dapat mencapai ataupun menguasai course learning outcome yang ditetapkan CLO1 ini. Jadi untuk CLO1 ni kita berikan beberapa tugasan, iaitu tugasan yang pertama iaitu tugasan assignment 1 dengan value dia 10%, 10%, iaitu tugasan berkenaan dengan membuat systematic review dan meta analisis. Ini nanti saya terangkan secara detail bila kita discuss berkenaan dengan assignment guidelines, assignment guidelines. And then selain daripada itu, kita juga akan berikan dua lagi tugasan yang perlu dilaksanakan, macam yang kedua iaitu assignment nombor 5, nombor 5 yang membawa markah 20%, 20%, dan juga assignment nombor 6, nombor 6 yang membawa markah juga 20%. Kedua-dua ni merupakan tugasan yang hampir serupa, iaitu untuk yang assignment 5, 20% ini kita perlu menghasilkan brief proposal, proposal ringkas kajian kuantitatif, kajian kuantitatif untuk tugasan 5. Manakala tugasan yang ke-6, assignment nombor 6, proposal ringkas kajian kualitatif. So jadi kita dedahkan kepada you untuk belajar menulis proposal kajian kuantitatif dan juga menulis proposal kajian kualitatif. So at least by doing this, kita dapat faham dan jelas apa beza kajian kuantitatif dan juga kajian kualitatif. Alright, itu dia punya idea dia lah. Cuma saya nak sebutkan dekat sini, sekarang ni zaman sains dan teknologi ni kan, orang copy sains macam-macam. Kita punya andaian dengan buat tugasan dengan betul, kita akan dapat mencapai course learning outcome nombor 1 tadi, possess detail and in-depth knowledge in educational research and seterusnya. So dengan buat assignment dengan betul, okay. Kenapa saya kata betul? Sebab sebelum ni saya biasalah saya mengajar kursus ni dah bertahun. Jadi ada satu ketika tu bila saya menanda tugasan, yalah biasalah. Bila saya tanda satu tugasan tu sampai selesai, okey. Lepas tanda tugasan tu sampai selesai, saya ambil tugasan yang berikutnya, saya tanda lagi. Bila saya tanda tugasan yang berikutnya tu, saya tanda. Bila saya buka sambung ke surat kedua, ketiga, saya perasan, ni macam tadi saya dah baca. Kan? Saya perasan macam saya dah baca tadi. Saya tanda, tapi saya habiskan juga. Ini makin jauh makin nampak. Jadi bila saya semak, rupanya dia sama dengan tugasan yang sebelum tu. Cuma kebetulan mungkin dihantar berurutan. So saya boleh detect macam tu lah. Saya boleh detect macam tu. So jadi bila saya tengok, dua-duanya sama. Cuma nama je berbeza. Okay. Jadi saya panggil dua-dua, saya tanyalah siapa yang tiru siapa. Sebab saya pun tak tahu siapa tiru siapa. Jadi mereka pun discuss, setuju dan mengaku dan sebagainya. Maknanya dia sebenarnya tak beri, dia kata. Tapi kawan dia ni minta, paksa dia. Minta tugasan nak tengok. Macam tu ceritanya. So jadi itulah dia antara contoh yang saya sebutkan. Bukan masalah diberikan markah kosong. Tetapi kalau kita buat assignment dengan cara macam tu, ambil sana, tiru, masukkan sini, tiru, masukkan sana, bukan kita sendiri yang buat, kita tak yakin akan dapat mencapai CLO1 yang kita dah set, di sini. Okay, harap itu jelaslah ya. Begitu juga dengan CLO2, kita berikan dua tugasan dekat sini, iaitu presentation 1 dan presentation 2, pembentangan 1, pembentangan 2. Sebelum saya lupa, assignment 1 itu tugasan individu, right? Assignment 1 tugasan individu. Assignment 5 dan 6 tugasan kumpulan, kumpulan
Manakala group presentation, of course dia dah sebut kat situ group presentation. Ini pembentangan kumpulan satu, pembentangan kumpulan dua. Jadi pembentangan kumpulan satu ini berkenaan dengan instrumen kajian kuantitatif. Okey, instrumen kajian kuantitatif. Sedangkan pembentangan kumpulan yang kedua ini pula bercerita tentang instrumen kajian kualitatif. Kajian kualitatif. So dua lah. Nanti saya tunjukkan macam mana kaitan antara satu tugasan dengan tugasan yang lain. Manakala untuk CLO yang ketiga, kita berikan lagi 3 assignment, iaitu assignment 2, assignment 3 dan assignment 4. So markah ni boleh nampak lah 10, 10, 10. Okay. Assignment 2 berkenaan dengan problem formulation. Kita kata formulasi permasalahan, formulasi masalah kajian. So itu lebih kurang lah. Nanti kita jelaskan secara detail sekejap lagi. And then tugasan ini tugasan individu. And then kemudian assignment yang ketiga juga 10%. Ini berkenaan dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian. Okay. Dan tugasan ini juga adalah tugasan individu. Okay, tugasan individu. Manakala tugasan yang terakhir iaitu tugasan yang keempat pun sama 10%. Ini adalah artikel review ataupun review artikel. So maknanya tugasan ini dibuat secara individu. Kita dikehendaki untuk membuat review artikel. Itulah dia punya tugasan yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilengkapkan untuk mencapai 3 CLO inilah, 3 CLO. Alright, and then yang ini pula dia punya topik-topik lah, topik-topik. Kita susun macam ni supaya memudahkan kita untuk keep track kita punya perbincangan, supaya kita dapat tahu, okey sekarang ni kita sedang membincangkan tentang apa. Ini tujuannya lah, kita bahagikan macam ini. So tapi cuma dalam pelaksanaannya kita akan memberikan penekanan kepada 3 perkara lah, 3 reka bentuk, iaitu kita berikan fokus kepada 3 jenis kajian, iaitu yang pertama kajian kuantitatif, yang kedua kajian kualitatif dan yang ketiga kajian yang menggunakan kaedah gabungan, iaitu mixed method design, reka bentuk mixed method dan reka bentuk gabungan. So dia akan ada, kita akan cuba membincangkan 3 jenis kajian. Okay? Itu dia punya idea lah. Dan dalam proses pengajaran ini pula, saya sebelum ni saya dengan Dr. Mus mengajar secara selang-seli. Okay? Secara selang-seli. Dr. Mus akan mengajar banyak berkenaan dengan kajian kuantitatif. Okay? Dr. Muzamil, dia akan memberikan penekanan dan fokus kepada kajian kuantitatif. Manakala saya akan memberikan fokus kepada kajian kualitatif dan juga kajian yang menggunakan kaedah gabungan. So saya akan ajar di situlah. Dan dalam proses pengajarannya, dulu saya dengan Dr. Mus secara selang-seli. Minggu depan ni, katakanlah minggu depan Dr. Mus, minggu berikutnya saya dan Dr. Mus, Dr. Mus saya sampailah selesai topik perbincangan tersebut. Jadi itulah yang kita akan cuba laksanakan dalam semester ini. Tapi bergantung nanti kalau Dr. Mus kata persetujuannya, mungkin ada ketikanya dia tak available pada minggu tersebut, walaupun minggu tersebut dia perlu menyambung pengajarannya. So mungkin saya yang akan menyambung dia proses penyampaian dan perbincangan. Alright, yang pembentangan ini bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Kalau kita mempunyai masa yang cukup memadai, kita akan beri peluang kepada pembentangan secara live macam ni. Okay, secara live macam ni. So kumpulan akan membentangkan dia punya instrumen kajian, kajian kuantitatif dan kajian kualitatif.
secara live macam ni. Okay. Kalau kita tak berkesempatan, so kita akan maklumkan kumpulan akan membuat rakaman video. Okay. Mereka buat pembentangan sendiri di rumah ataupun di mana-mana lah. Buat pembentangan sendiri, rekodkan saja, guna telefon pun boleh, tak ada masalah. Prepare dia punya PowerPoint presentation dan present lah. Rekodkan pembentangan tersebut dan upload dalam e-learning sebagai memenuhi keperluan tugasan pembentangan kumpulan 1 dan pembentangan kumpulan 2. Kumpulan 2. Okay? So itu dia punya cerita dia. Jadi pembentangan itu pula kita targetkan tak lebih daripada 5 minit. Sebab nanti kalau nak upload nanti datanya sangat besar. Jadi kemungkinan kadang-kadang susah nak upload ke dalam e-learning. Jadi biasanya kita minta antara 3 minit hingga 5 minit pembentangan. Pembentangan then apa nama tu, rekodkan dalam format MP4. MP4 supaya mudah sedikit. Okey, itu dia punya pengisian dia lah dalam tu. Ini nanti tugasan saya terus pergi kepada apa nama, tugasan secara spesifik. Nah, ini sumber-sumber rujukan. Tadi Creswell tu, ada yang terbitan baru. Contohnya Creswell Government 2021, Educational Research Planning, Conducting, Evaluating Quantitative and Qualitative Research tahun 2021. Ini yang terkini lah. Okay. Ada juga 2018, ada juga 2017. Dan yang macam kita share tu 2014. Agak lama, lebih kurang dalam 7 tahun yang lalu. Tetapi saya yakin maklumat-maklumat yang ada dalam buku itu masih lagi relevan dan boleh diguna pakai. So ini senarai-senarai rujukan. Macam saya kata tadi lah. Senarai rujukan ni bergantung kepada kita. Kalau kita rasa kita ada buku, contohnya penyelidikan, reka bentuk inilah itu. Katakanlah dalam buku Muhammad Najib Abdul Ghaffar ni, penyelidikan dalam pendidikan. So you ada buku tu. Then you boleh pakai lah. Tak ada masalah. Maknanya itu yang kita sebutkan. Asalkan buku tersebut boleh memberikan kita bantuan ataupun penerangan pendidikan secara khusus. Okey, itu dia punya maklumat khusus. Ada yang nak tanya? Silakan. Ada? Silakan. Kalau tak ada, saya teruskan dengan apa nama? Tugasan ni. Ini tugasan kursus. Tugasan kursus. Macam yang tadi yang saya dah sebut sikit lah. Okey, tugasan 1. Okey, tugasan 1 iaitu analisis meta dan semakan sistem. Systematic literatur, systematic review. Okey. Apa yang perlu diperhatikan kat sini dalam menyiapkan tugasan 1, dalam menyiapkan tugasan 1 ni, pertama yang perlu dibuat adalah kita dikehendaki memilih apa-apa masalah. Kita kena identify masalah. Contohnya dalam konteks kita, dalam pendidikan, apa yang kita nampak dalam konteks pendidikan merupakan masalah yang masih lagi belum ada jawapan yang tepat ataupun jawapan yang pasti. Contoh macam mana? Motivasi pelajar belajar, masalah disiplin pelajar, ataupun kalau dalam masalah isu pembelajaran, mungkin kita berminat untuk melihat pembelajaran matematik, pembelajaran fizik, pembelajaran sejarah, pembelajaran geografi, pembelajaran bahasa. So itu antara isu-isu yang kalau kita tengok dalam konteks yang spesifik, dalam konteks pendidikan. Kadang-kadang kita bercerita tentang bahan bantu, alat bantu. Kemudian mungkin kita berminat melihat kepada perspektif kemahiran guru mengajar, ataupun kebolehan guru, kepakaran guru, macam-macam isu pendidikan.
mungkin kita nak melihat daripada perspektif ibu bapa, peranan ibu bapa dalam mempengaruhi ataupun dalam konteks pembelajaran, pembelajaran anak di sekolah. So peranan ibu bapa, kita interested dalam topik yang macam tu. So okey, tapi yang paling penting kita sekarang ni ialah kita tengah kena identify apa masalah yang kita rasa kita minat nak kaji dan nak cari jawapan. Itu yang pertama yang perlu ditetapkan dulu. Okey? Bila kita dah ada apa yang kita nak tengok, katakanlah masalah disiplin, barulah kita start cari kajian-kajian lepas. Okay? Barulah start cari kajian-kajian lepas. Sebab kita dah tahu apa yang kita nak cari. Ya, katakanlah tadi contoh masalah disiplin pelajar. So, kita dah tahu apa yang kita nak cari. Jadi, dia ada dua bentuk kajian-kajian lepas yang biasanya kita boleh cari. Yang pertama, tesis yang dibuat oleh pelajar. Kemudian yang kedua, artikel-artikel yang diterbitkan berkenaan dengan isu yang kita nak kaji. Okey, saya bagi contoh macam ni lah ya. Okey, saya bagi contoh macam ni lah. Katakanlah kita nak cari tesis, okey. Tesis pusat di UTM tu kita ada ni lah tesis ni ya. Pusat sumber UTM. Okay, kita cari daripada pusat sumber UTM. Okay, ni pusat sumber UTM. Kita punya school, sekolah pendidikan. So katalah kita minat tadi masalah disiplin kan? Disiplin pelajar. Okay, di sekolah. Tetaplah, carilah, mulalah pencarian kita. Oh lupa ni, tanda apa benda yang kita nak. Tesis apa? Sarjana muda, sarjana ataupun PhD. Kita tandakan kat situ. Kita cari dan kita tandakan. Apa kita nak tengok tadi? Disiplin pelajar di sekolah. Okey, cuba kita tengok apa yang ada. Kajian apa yang dah dibuat orang. Okey. Alright, at least ada dua kat sini. 2013, 2012. Dan kita boleh tengoklah satu-satu apa benda ni. Tengok abstract dia dulu. Alright. Ni abstract dia. Apa yang dia dapat? Inilah dia dapatan kajian yang dibuat oleh Asniati binti Ahmad. Ini apa ni? Ada PDF apa semua. Cuba tengok. Ada tesis dia. Dia adalah sedikit cuplikan tesis dia. Bukan sampai habis. Tapi adalah cuplikan. Okay. Sampai bab 1 rasanya kalau saya tak silap. Ya betul. Sampai bab 1. Okay. Ini satu contoh. Katakanlah kita cari daripada pusat sumber. Pusat sumber. Kemudian ini kalau pusat sumber tesis. Kadang-kadang kita cari melalui Google. Studies on apa nama tu? Disiplin. Macam-macam ada. Ini contoh macam gini kan physical punishment. So ini masalah disiplin. So ini kajian daripada mana ni? CMA Canadian Medical Association Journal. So dia kaji tentang physical punishment of children berkenaan dengan apa nama disiplin membentuk pelajar. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, kadang-kadang ada artikel yang perlu dibeli, perlu dibayar dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kalau kita ni, kita dah daftar sebagai student di UTM. So jadi cuba cek dengan PSZ. Kadang-kadang PSZ tu dia dah subscribe jurnal tertentu. Jadi daripada tu, kita boleh tengok terus melalui PSZ. Jurnal-jurnal apa yang dia subscribe. Dan kalau kita gunakan channel PSZ tu, kita boleh akses semua artikel yang ada dalam jurnal yang apa nama tu PSZ subscribe. Itu dia punya kelebihan lah, for free.
Kalau macam ni kadang-kadang kita kena bayar. Kebetulan lah ini boleh dapat. Kadang-kadang ada yang kena bayar. Okay. So inilah dia proses mencari kajian-kajian lepas berkenaan dengan masalah yang telah kita tetapkan. So balik kepada ini tadi. So you carilah. Kita cadangkan cari kajian-kajian lepas tu sekurang-kurangnya 10. 10 kajian. 10 kajian. Dan kita galakkan dalam tempoh 5 tahun terakhir. Maknanya daripada 2015 dan ke atas. Bukan yang 2010, 2009, 2008 tu tak boleh digunakan. Tetapi kita cuba nak buat latihan supaya kita dapat faham kenapa kita cari contohnya 5 tahun yang terakhir. Kerana ini berkaitan dengan keterkinian data, keterkinian maklumat. Kalau lagi terkini, contohnya terbitan 2021, itu lebih terkini. Maknanya kalau kita cerita tentang masalah disiplin, inilah dia yang sekarang ni. Okay, macam ni yang kita maksudkan. Tapi kalau kita ambil yang 2009, maknanya itu 12 tahun dulu. 12 tahun dulu. 12 tahun dulu mungkin dah berubah sekarang. Macam itulah. Sebab tu kita kata, kita cadangkan supaya kajian-kajian itu ataupun tesis yang dibuat itu kalau boleh 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. And then kita targetkan panjang laporan lebih kurang 2 hingga 3 muka surat sahaja. Yang tempoh penyerahan ni nanti saya akan update. Saya akan update sebab ini ada perubahan sedikit nanti ke kalau tak ada nanti saya akan maklumkan dalam waktu yang terdekat. Okay. So panjang laporan tesis ini apa ni tugasan 1, 2 hingga 3 muka surat. Sini kita bagikan contoh lah dalam bentuk jadual. So you boleh buat dalam bentuk jadual ni. Saya sharekan dengan you. Saya share dengan you. Ini saya share contoh apa yang pernah dibuat oleh pelajar dengan menggunakan jadual yang kita cadang ni dia dapat menghasilkan macam ginilah. Ni dia punya penulis ataupun pengarang ataupun penyelidik, tahunnya, title of the study, ini research design, reka bentuk kajian yang digunakan, and then ni populasi dan persampelan, itu dia dilaksanakan oleh pelajar ni, and then instrumen yang digunakan, and then di hujung sekali dia menuliskan dia punya dapatan kajian, dapatan kajian. Jadi kalau you perhatikan dekat sini, bila kita baca artikel ni, so kita nampak apa nama tu bahagian-bahagian yang kita maksudkan tadi, Okay. Jadi selepas dia buat apa nama tu compiling semua ni, dia buat analisis. Ini yang tadi saya kata analisis meta ni, So dia buat analisis. Jadi dia membuat perbandingan antara dapatan-dapatan kajian yang dia dah senaraikan di sini. Okay. Dalam contoh yang saya beri ni, dalam masalah kajian yang dia dah identify, dia dapati at least ada 2 isu yang yang ingin diteroka ataupun ingin dikaji. Ini saya tak ingatlah isu apa, tapi saya sebut je isu A dan juga isu B. Isu A dan isu B. Jadi kajian-kajian lepas ataupun daripada artikel ataupun tesis tadi yang dah disenaraikan untuk isu A ni, dia membuat analisis. Right? Macam perbandingan, kajian ni kata macam ni, kajian ni kata macam ni. So, what do you think? So macam itulah dia punya cerita. Dia membuat analisis perbandingan dapatan-dapatan kajian dalam isu A. Kemudian dia sambung lagi untuk isu B, dia buat lagi satu analisis kat sini. Inilah analisis dia.
membanding dan membincangkan tentang dapatan-dapatan kajian yang didapati, yang diperolehi oleh pengkaji-pengkaji dalam isu B. Dia dah buat, dia dah selesai isu A, isu B, dia sambung lagi satu iaitu analisis keseluruhan, iaitu menggabungkan isu A dan juga isu B. So dia buat analisis secara keseluruhan. Ini dia punya tugasan. Jadi nanti saya akan sharekan juga dalam e-learning supaya boleh digunakan, Jadi jangan jangan diguna dengan cara yang tak betul lah. Ini rakan anda juga pada semester yang lepas, so gunakan dengan baik. Now, ini tugasan 1. Ada soalan tugasan 1? Silakan. Kalau tak ada, kita teruskan. Iaitu tugasan 2. Iaitu formulasi masalah kajian. Jadi menggunakan ringkasan tadi itu, ataupun analisis ringkas yang tadi yang dibuat oleh pelajar ini, analisis ringkas dia, iaitu yang keseluruhan ni, bukan yang ikut masalah A dan B, tetapi yang keseluruhan ini. Daripada analisis ini, dia rumuskan apa masalah yang dia nak kaji, apa fokus yang dia nak kaji. Tadi masalah disiplin, ceritanya macam-macam, tapi bila dia tulis pada bahagian untuk tugasan 2 ni, daripada analisis kajian-kajian lepas tadi tu, dia membuat kesimpulan antara faktor yang mempengaruhi permasalahan disiplin adalah faktor diri pelajar, faktor ibu bapa, faktor persekitaran, faktor rakan sebaya, faktor sekolah. Macam-macam jenis faktor dia jumpa bila cerita berkenaan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar. Tapi bila dia buat analisis, dia dapati bahawa salah satu antara faktor yang masih lagi belum dapat penyelesaian dengan secara sepenuhnya adalah 2 ni, dia kata. Diri pelajar dan juga ibu bapa. So jadi dalam penulisan formulasi masalah kajian, dia selepas dia buat analisis tu, dia memberikan semacam satu rumusan. Dia formulatekan masalah itu kepada 2 perkara ini. Right? Jadi maknanya kajian ini akan memberikan fokus kepada faktor individu pelajar dan juga faktor ibu bapa dalam mempengaruhi permasalahan disiplin pelajar di sekolah. Nampak daripada banyak tadi yang dia dah bincang dalam bahagian yang pertama, tugasan 1, dia akhirnya didapati bila dia buat analisis, 2 ni yang sentiasa orang bincang sampailah sekarang. Yang ini kadang gini, gitu dan sebagainya. Tapi yang ini memang orang sentiasa bincang. Itu dipanggil research gap. Maknanya masih lagi ada ruang untuk kita meneroka. So itulah dia jadi kajian atau ini tugasan untuk formulasi masalah kajian. You nampak? Dia berkait kan? Dia berkait. Daripada analisis tu, okay, you buat lagi satu iaitu formulasi masalah kajian. Jadilah dia tugasan yang kedua. Panjang penulisan antara 1 hingga 2 muka surat saja. Okay, 1 hingga 2 muka surat sahaja. Okay. Tempoh ni nanti saya update lah. Okay, settle yang itu. Selepas itu, kita dah formulate apa yang kita nak study, iaitu pelajar dan juga pengaruh ibu bapa. Jadi masuk kepada tugasan yang ketiga, kita mencadangkan macam mana kita nak buat kajian yang tadi tu. 2 tadi, katalah tadi faktor diri pelajar dan faktor keluarga, ibu bapa. Macam mana kita nak study itu? Itulah yang kita maksudkan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian. Kita pun ada beri sediakan dia punya contoh ni. Sekejap, yang boleh digunakan. Ini tadi apa nama tu? Kejap ya. Okey, yang tadi kita kata apa nama tu, table yang kita kata untuk membuat analisis tadi saya dah
tunjukkan contoh dia punya macam mana kita boleh gunakan dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Sekarang ni dalam menghasilkan ini, reka bentuk kajian pun boleh kita buat dalam bentuk table. Kita pun ada berikan contoh dekat sini. Summary of research design. Ini dia. Kita pun akan masukkan dekat sini. So jadi nanti you tinggal gunakan table ni dan isikan apa yang you cadangkan dekat sini. Alright? Cadangkan dekat sini. So buat dalam bentuk table dan dia punya panjangnya pun sama 1 hingga 2 muka surat. Panjang 1 hingga 2 muka surat. Alright, habis tugasan yang ketiga. Ini memang sangat berkait 1, 2 dan 3. Kemudian tugasan 4 iaitu semakan artikel. Semakan artikel pun sama, ambil 5 tahun terakhir berkaitan dengan kajian pendidikan. Macam mana nak buat? Saya cadangkan macam ni. Tadi dalam tugasan yang pertama, tugasan yang tugasan satu ni, kita dah cari kajian-kajian lepas. Sama ada thesis ataupun artikel. Right? Artikel. Jadi ambil salah satu artikel yang you dah buat tadi, ambil artikel tersebut, dapatkan artikel penuh. Bukan abstrak saja tapi artikel penuh. Kalau artikel itu ada 12 muka surat, you kena dapatkan 12 muka surat tu. Itu sebagai lampiran. Sebagai lampiran. So ambil salah satu, buatlah review artikel berkenaan. Review artikel berkenaan. Ini cadangan format artikel review yang perlu dibuat. Sini saya dah sebutkan kat sini. So tinggal ikut sajalah. Ada 3 bahagian, introduction, kemudian apa isu yang dibincangkan, yang direview, and then conclusion. So itu dia punya format untuk membuat artikel review. Okey, nampak pun benda yang sama. You tak perlu lari kepada perkara yang lain. Benda yang sama, you ambil balik artikel, salah satu artikel dan buat review artikel berkenaan. Jadi kita sebutkan artikel tu tak perlu artikel yang menggunakan kaedah ataupun artikel kajian kuantitatif ataupun kualitatif ataupun mixed method. Mana-mana artikel boleh dilaksanakan, boleh dipilih dan boleh digunakan. Right? Kuantitatif ke, kualitatif ke ataupun mixed method ke, boleh digunakan. Cuma pilih satu artikel sahaja untuk dibuat review. Now, okay, dan kita masuk kepada tugasan yang kelima dan yang keenam. Kenapa saya sebutkan sekali? Kerana dia sebenarnya berkaitan dengan menghasilkan proposal ringkas. Lima, proposal ringkas kajian kuantitatif. 6, proposal ringkas kajian kualitatif. Yang mixed method tu tak perlu buat. Cuma kita nanti akan discuss tetapi tak perlu hasilkan proposal. Cuma 2 saja. Kuantitatif dan kajian kualitatif. Okay? Jadi, yang kita cadangkan dekat sini, saya sebutlah sini, susun semula penulisan. You kena arrange balik. Arrange balik penulisan tugasan 1, tugasan 2 dan juga tugasan 3. Okay? Tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3 tu you susun balik dalam format proposal. Right? Format proposal. Ini contoh dia. Ini contoh yang simple, tetapi kita sediakan juga dalam bentuk apa nama tu jadual. Jadi you boleh buat sama ada you nak guna format yang ini ataupun you nak guna format dalam bentuk jadual. Ini dia jadual. Okay? Jadi itulah dia yang tadi saya kata, susun semula penulisan apa yang ada dalam tugasan 1, tugasan 2 dan juga tugasan 3, susun balik dalam bentuk proposal. Ikutlah bahagian-bahagian ni. Kalau saya senaraikan kat sini ada 11 perkara yang perlu dituliskan. Yang pertama, title, tajuk kajian itu yang kita nak kaji. Proposal tu macam cadangan kita lah. Saya nak study tentang ini.
So itu dia punya tajuk. Tadi kita dah sebut perlu ada isu yang ingin kita kaji, kan. Kemudian yang kedua, research issues and problems. Bila research issues and problems, kita masuk kepada tugasan yang pertama. Tugasan yang pertama tadi, analisis tadi kan. Analisis tu, itu dibawa. Analisis mengikut isu A, isu B, ataupun satu lagi isu analisis secara keseluruhan. So you kena tulis semula dalam format yang lebih sesuai pada peringkat yang kedua, iaitu research issues and problems. Jadi kita cadangkan dekat sini not more than 500 words lah, not more than 500 words. 500 words ni lebih kurang berapa dalam satu muka surat setengah lah, dia punya penulisan dia tu. Okay, so itu dia punya cadangan. Kemudian dah tulis macam ini, tadi yang kita kata tugasan tu kita dah formulatekan kajian apa kita nak buat, kan. Kita nak fokus kepada, katalah tadi, faktor diri pelajar dan faktor ibu bapa. So sekarang ni kita belajar menulis dalam bentuk objektif dia apa. Satu, apalah nanti dalam proses penulisannya tu pelan-pelan nanti you akan tengok. Kemudian senarai research question ataupun persoalan kajian. Persoalan kajian. And then dah tulis yang itu, nanti kita akan juga study tentang conceptual framework. Kerangka konseptual. Itu yang perlu difikirkan, yang dituliskan. Nanti kita sikit-sikit kita belajar dan kita discuss. Itu yang tadi saya kata, kita gunakan seberapa boleh medium-medium yang ada, termasuklah WhatsApp group, untuk membincangkan topik-topik ini. Kerana kalau nak tunggu dia kadang-kadang jadi lambat. Sedangkan kita nak siapkan tugasan itu seberapa cepat yang boleh. Jadi itu yang boleh dilaksanakan. Kemudian nombor 6, reka bentuk kajian. Tadi kan ada reka bentuk kajian, kan? Bawa masuk ke sini. Kalau ianya berkaitan dengan topik ataupun isu yang kita nak kaji, so tulis semula dengan sesuai dengan dengan tersusun untuk dimasukkan dalam bahagian jadual research proposal ini. Dan yang ketujuh, dah habis research design, apa reka bentuk, mungkin you kata kita akan penyelidik akan menggunakan melaksanakan kajian secara kuantitatif. Dan you explain lah dalam research design tu macam mana dia explain, nanti you tengok dalam buku tu ada dinyatakan. Katakanlah you nak buat kajian secara kualitatif, so nyatakan. Ataupun nak menggunakan reka bentuk gabungan, so nyatakan dekat situ. So itu antaranya. Dan nombor 7, populasi dan persampelan. Ini pun sama, topik yang kita cuba discuss secara sedikit demi sedikit berkenaan dengan populasi. Siapa populasi kita, subjek kajian kita, dan macam mana kita pilih mereka. Macam mana kita pilih mereka. Nanti kita belajar dalam konteks sampling ataupun persampelan lah. Macam mana kita memilih sampel daripada subjek kajian yang kita dah pilih. Adalah prosedur-prosedur dia. And then nombor 8, instrumen kajian. Instrumen kajian, ini apa instrumen yang digunakan. Dia mesti selarilah. Kalau research design-nya kajian kuantitatif, nombor 7, nombor 8, nombor 9 ni, ini mesti selari. Kalau katakanlah research design, contohnya kuantitatif, of course pemilihannya kadang-kadang kita kata secara rawak dan juga tidak rawak. Rawak dan tidak rawak. Itu nanti kita akan discuss. Kemudian instrumen kajiannya biasanya kita akan menggunakan soal selidik ataupun eksperimental. Ini sesuai dengan kajian kuantitatif. Dan analisis data yang digunakan biasanya kita bercerita tentang statistics. Analisis statistics, kerana kita membuat kajian kuantitatif. Manakala kalau kajian kualitatif dia tidak menggunakan kajian analisis statistics, tetapi analisis tema kepada ayat-ayat ataupun komen yang diberikan oleh kita punya responden. Ini pun sama, list down your expected finding, and then finally jangan lupa senaraikan senarai rujukan yang kita gunakan. Ini etika.
Etika kita bila kita dah guna, kita senaraikan. Kita guna buku siapa, artikel siapa, so kita senaraikan. Itulah dia research proposal. Jadi ini untuk berlaku untuk kedua-dua. You akan menghasilkan 2 jadual yang ini 5 dan 6, kuantitatif dan kualitatif. So you buat akan ada 2 lah. Sini assignment 5. Kemudian lagi satu assignment 6, proposal kuantitatif dan ataupun kualitatif. 5 untuk kuantitatif, 6 untuk kualitatif. Okay. And then untuk tugasan 7 dan 8 macam tadi saya kata, ambil balik yang apa yang dah dibincangkan dekat sini tadi ni. Research instrument ni, nombor 8 ni, ambil balik kat sini and then bentangkan. Bentangkan. Buatlah pembentangan. Jadi pembentangan satu berkenaan dengan instrumen kajian kuantitatif yang diambil daripada proposal kajian kuantitatif. Dan pembentangan yang kedua, instrumen kajian kualitatif yang diambil daripada proposal kajian kualitatif. That's it. Okay, itulah dia tugasan yang perlu dilengkapkan. Jadi kalau tengok nombor sampai 8 tugasan ni macam banyak. Tapi kalau dibuat betul-betul, ikut dia punya sequence dia, ikut dia punya tempoh submission dia, sebenarnya dia tak banyak. By the time kita habis kelas, semua tugasan habis. Macam tu. Maknanya habis saja kelas minggu yang ke-14, tugasan pun habis. Itu yang seronoknya. Tak ada isu nak ada exam, tak ada isu nak ada ujian, tak ada apa-apa. Semuanya dalam bentuk tugasan. Okay. Itulah dia 100% markah penilaian. Okey, itu kejapnya. Nanti saya share dalam e-learning lah. Itu tugasan. Balik kepada apa nama kita punya course information tadi. Ini dia punya cerita dia lah. Balik kepada apa yang saya sebut tadi di sini lah. Okey. Ada soalan? Silakan. Doktor, penulisan tu dalam BI ke dalam BM? Okey, saya discuss dengan Dr. Mus. Since kelas ini untuk BM, yang menggunakan BM, kecuali section yang BI lah. Kecuali section yang BI. Dr. Mus setuju. Dia kata since yang ini section BM, so mana penulisan dalam BM. Penulisan dalam BM. Itulah dia punya cerita dia. Right? Okay, thank you, Doktor. Alright. Yang lain-lain ada tak? Dah buku tu dah boleh start baca lah. Buku tu dah start boleh start baca lah. Kadang-kadang yelah kita nak buat macam mana. Cuma one thing good is buku tu kita dah dapat. Maknanya kita dapat baca dan kita tak perlu beli. Tak perlu beli. Itu dia punya cerita. Tinggal 6. Tadi 7. Siapa yang tak ada tadi? Perasaan saya tadi dah ada 7 orang. Ni dah 6 balik semula. Okey, jadi ada 2 benda yang perlu difikirkan. Tadi saya kata 1, 2, 3, 4. Itu tugasan individu. So maknanya masing-masing buatlah. Tapi bukan maknanya individu itu tidak boleh berbincang. Perlu berbincang dengan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain supaya kita mendapat satu kefahaman yang lebih jelas. Macam mana nak menghasilkan tugasan dengan baik. And then yang tugasan kumpulan pula, saya cadangkan satu kumpulan 2 orang saja. Sebab kita tak ramai, kita ada 9 orang. Jadi satu kumpulan 2 orang saja. Adalah satu lagi yang 3 orang untuk dicukupkan 9 orang. Okey, 2 orang satu kumpulan. Alright, jangan ramai-ramai lah. Ramai-ramai ni nanti dia banyak tidurnya daripada So kita selarikan supaya 2 orang saja dalam satu kumpulan. Tapi tak apalah, you discuss. Selepas ni you discuss. And then buatkan satu WhatsApp group. WhatsApp group supaya kita boleh berbincang dalam kumpulan. Berkenaan dengan maklumat-maklumat tu. Sekarang, sebelum saya tutup tu nanti you masukkanlah nombor telefon. Nombor telefon. Macam contohnya ni nombor telefon saya. Dalam yang course information tu ada nombor telefon saya, ada nombor telefon
Dr. Mus. Nanti jangan lupa masukkan. Yang lain tolong share nombor telefon supaya siapa nak tolong buat ni? Siapa nak tolong buat? Zakuan boleh? Ke Hai Saleh? Cuba ni buat on video sekejap. Cuba siapa nak buat? Hai Saleh ke Zakuan? Suria? Saya buat tak apa Doktor. Okay. So Zakuan tuliskan nombor awak kat sini. Okey, saya buat. So you tulis nombor kat sini, nanti yang lain ambil nombor telefon dan dia hantar kepada you lah. Oh, dah ada nombor dah ni. Okay. Dapat tak ni Zakuan nombor-nombornya? Ambil nombor kawan awak ni, Encik Zakuan ni. 0197772194. Kalau katakanlah di apa nama tu, nombor-nombor awak ni dia tak dapat nak capture, so you hantar message kepada 0197772194. Nanti boleh dia setkan untuk buat WhatsApp group. Jangan lupa masukkan saya sekali dengan Dr. Mus. Jadi kita boleh discuss terus dalam situ. So dua benda, satu siapkan dia punya, dan yang kedua kumpulan. Jadi dah boleh buat lah. Jadi tak payah tunggu-tunggu lagi. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya rasa setakat tu dulu untuk pengenalan. Untuk kelas minggu depan, Dr. Mus akan masuk dan dia akan sambung berkenaan dengan memulakan perbincangan berkenaan dengan kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif. Okay, kejap Yang lain boleh klik link WhatsApp tu untuk masuk grup kita. Okay. Alright, ni tolong scan ni dulu. Scan lagi sekali. Tadi ada 6 kan? Okay, cuba scan lagi. Dah, siapa yang belum? Siapa yang tak boleh? Muniswari Muniswari mana? Boleh tak? Muniswari, boleh? Yang lain boleh add WhatsApp dekat chat tu. Ada link saya send tu, boleh tekan tu untuk masuk grup. Okay. Ni Muniswari boleh tak? Tak boleh scan? Mana pergi Muniswari ni, senyap je.
Tak apalah, dia mungkin connection ni kurang bagus tu. Okey. Klik link tu untuk register dalam grup WhatsApp tu. Dah semua dah? Dah Okey. So saya rasa setakat tu dulu kita punya perbincangan. Recording ni nanti saya akan upload dalam e-learning. Dan kalau mana-mana yang terlepas ataupun nak tengok balik apa yang kita discuss tadi, you dengar balik pun bolehlah, tak ada masalah. Saya akan cuba share secepat yang mungkin. And then bahan-bahan yang saya rasa saya boleh share dengan Dr. Mus pun boleh share. So kita akan upload daripada semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa. So, ada soalan lain? Kalau tak ada, so kita tutup kita punya perbincangan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk kelas yang akan datang, kita akan bersama dengan Dr. Mus, Dr. Muzamil dan memulakan perbincangan berkenaan dengan kajian kuantitatif. Saya punya advice, jangan lupa tolong baca buku yang telah saya share tu. Cuba semaklah sikit-sikit. Cuba dapatkan idea, apa benda contoh. Saya cuba yang terbaik untuk berkongsi segala maklumat yang saya ada lah. Supaya dapat digunakan. Okay guys, thank you very much. Terima kasih banyak. Take care, jangan lupa SOP, sentiasa peka dan jaga diri baik-baik. Alright, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, Waalaikumsalam doktor. Yes, Thank you. terima kasih.